Golongan MBK merupakan golongan yang dilahirkan dalam keadaan istimewa yang mungkin tidak boleh dihadapi oleh kita sekiranya diuji seperti mereka. Dapat kita lihat lahirnya insan-insan yang hebat pada zaman ini yang mana telah digilap semenjak daripada umur setahun jagung. Dan perkara ini juga tidak mustahil terjadi kepada pelajar MBK sekiranya kita generasi kini mampu mengilap dan memberikan sokongan sepatutnya serta tidak mengabaikan golongan MBK ini. Tidak mustahil mereka mampu menjadi insan-insan yang hebat serta berjasa kepada negara kelak dan sejarah telah membuktikan perkara ini. Sekiranya kita mengabaikan dan mengetepikan kebajikan mereka pada masa kini, maka sebaliknya akan berlaku pada masa yang akan datang. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada hadirin serta panel kerana dapat hadir dalam forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik. Dari Baik. jauh menjunjung kasih datang bersama dengan iringan hajat. Awal bismillah saya mulai, moga majlis bertambah berkat. Saya mohon hadirin sekalian untuk membenarkan saya memulakan forum perbincangan PPKI pada hari ini. Isu mengenai PPKI hari ini mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat pada hari ini, tetapi mungkin terdapat perkara yang tidak diketahui secara jelas serta tidak difahami. Jadi pada hari ini kita akan mengupas dengan lebih jelas mengenai PPKI, ditambahkan lagi forum pada hari ini dihadiri oleh individu yang hebat yang akan bersama-sama kita mengupas mengenai isu PPKI. Hadirin yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Tak diperkenalkan tetamu sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sukacitanya saya ingin memperkenalkan 3 orang tetamu yang diundang khas bagi melontarkan buah fikiran dan juga berkongsi idea untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan dalam diri kita. Pertama ialah saudari Dr. Nur sebagai panel pertama, manakala panel kedua ialah Puan Sophie dan terakhir sekali tetamu jemputan selaku panel ketiga ialah Puan Zelha. Sebelum memulakan forum, saya memberikan peluang untuk panel memberi salam pengenalan. Dipersilakan kepada panel satu untuk memperkenalkan diri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita hari ini, Encik Azizuddin. Nama saya Nur dan merupakan seorang doktor di Hospital Pantai Sungai Petani, merangkap kepada pakar tentang autisme di tempat tersebut. Alhamdulillah, secara sedikit sebanyak saya telah bergiat dalam bidang ini selama 6 tahun bermula selepas saya tamat belajar dalam sarjana yang berkaitan. Terima kasih. Saya mempersilakan kepada panel kedua untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan terima kasih kepada saudara moderator. Okey, nama saya Sopiris John dan saya berasal daripada Sabah dan saya merupakan seorang guru yang mengajar di Keningau, di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau. Saya mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan, pendidikan khas dan merupakan graduasi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan saya telah mengajar selama 7 tahun di Sekolah Pendidikan Khas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan kepada panel ketiga untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator Encik Azizuddin. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Zaliha binti Abdullah dan saya berumur 38 tahun dan mempunyai 3 orang anak yang terdiri daripada umur 8, 10 dan juga 13 tahun. Saya juga merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan suami saya bekerja sebagai computing engineer. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, yang berbicara cemerlang dan terbilang, yang mendengar bakal cemerlang dan terbilang. Ternyata majlis ini dipenuhi oleh cendekiawan yang hebat. Saya yakin di dalam majlis ini pasti ada daripada kita tertanya-tanya apa itu PPKI. Tetapi sebelum itu kita harus mengenali pendidikan khas.
Hadirin sekalian, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan panel pertama untuk menyampaikan perkongsian mengenai pendidikan khas secara umum. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara moderator Encik Azizuddin. Berbekalkan ilmu saya masih boleh diasah seiring masa berjalan, saya amat bersyukur diberi peluang untuk memberi ucapan di sini. Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budaya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan khas yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran, strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Pelaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang. Pendidikan khas terbahagi kepada beberapa bahagian seperti murid bermasalah pembelajaran seperti sindrom Down, autisme, hyperaktif dan lain-lain lagi. Yang kedua dan ketiga pula ialah murid bermasalah penglihatan dan pendengaran. Mereka perlu diberikan perhatian dan rawatan khusus untuk membantu perkembangan pada setiap hari. Jadi semoga pada hari ini dapat membuka minda hadirin sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada panel 1 kerana telah berkongsi maklumat mengenai apa itu pendidikan khas yang dilaksanakan untuk pelajar MBK. Daripada penjelasan beliau, kita dapat memahami pendidikan khas ini merupakan satu sistem pendidikan yang diberikan kepada pelajar MBK. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita perlulah mengambil peluang ini untuk memberikan pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak istimewa ini. Baiklah, saya yakin bahawa hadirin sudah memahami mengenai pendidikan khas sedikit. Seterusnya, kita akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai konsep PPKI dengan lebih jelas. Kerana sebab tadi, kita baru didedahkan mengenai pendidikan khas secara umum. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Okay. Di atas soalan sebelah tadi, mengikut pandangan saya, PPKI ataupun program pendidikan khas integrasi ini, dia merupakan program yang ditubuhkan dan ditahbir sepenuhnya oleh Jabatan Pelajaran Negeri di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia lah. Program ini dia diwujudkan di sekolah-sekolah harian biasa seperti sekolah rendah, menengah dan sekolah teknik vokasional lah. Dan murid-murid khas ini, dia akan belajar di dalam bilik darjah juga, tapi dia berasingan dengan murid biasa, murid perdana. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 kategori kefungsian bagi murid berkeperluan khas seperti kategori kefungsian tahap tinggi, sederhana dan tahap rendah. Dan kategori pelajaran dalam program ini ialah murid yang berkategori kefungsian tinggi, yang merujuk kepada murid yang tergolong yang mempunyai sokongan minimum yang kurang. Maksudnya itu murid dia berpotensi dan mampu mengikuti kurikulum arus perdana di sekolah pendidikan khas lah. Okay. Di sini juga saya mau selitkan tujuan dan kebaikan program pendidikan khas inilah. Antara tujuan dan kebaikan dia yang saya nampak, semua MBK dia akan berpeluang untuk menerima akses pendidikan yang relevan dan sesuai. Bukan itu saja, MBK juga dia dapat diperkembangkan lagi bakat dan potensi melalui pendidikan vokasional untuk menghasilkan insan yang berkemahiran ke arah meningkatkan kualiti hidup. Seterusnya, MBK juga dia diberi peluang untuk dia mengikuti program intervensi agar keupayaan mereka dioptimumkan. Itu saja dari saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua. Daripada penjelasan ini, kita dapat mengetahui bahawa PPKI merupakan suatu sistem pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dibuat di sekolah secara berasingan daripada arus perdana. Dengan ini mampu memberi peluang untuk guru-guru pendidikan khas untuk memfokuskan dalam meningkatkan perkembangan pelajar. Malah PPKI ini juga mampu melahirkan pelajar yang
seimbang daripada aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek yang bersesuaian untuk pelajar MBK. Masyarakat hari ini banyak terdedah mengenai pelbagai perkara ditambahkan dengan perkembangan teknologi. Namun demikian, tidak dinafikan terdapat segelintir masyarakat yang masih tidak mengetahui mengenai kewujudan PPKI. Jadi sejauh manakah pengetahuan mengenai PPKI dalam golongan masyarakat awam? Dipersilakan panel ketiga untuk mengupas mengenai isu ini. Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, sebagai ibu yang masih dikira setahun jagung yang tidaklah mempunyai banyak pengalaman, tetapi dalam pengetahuan saya, kumpulan murid berkeperluan khas ini adalah masih lagi kurang mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat kita. Tanggungjawab terhadap OKU merupakan tanggungjawab semua dan bukan hanya tergalas di bahu Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun mana-mana penglibatan daripada pihak yang bertanggungjawab. Setiap daripada kita sebenarnya, termasuk pengurusan tertinggi, pentadbir, ibu bapa, tenaga pengajar, pelajar dan kaki tangan, sokongan di setiap peringkat maafkan saya, wajar memastikan hak-hak OKU sentiasa dipelihara. Justru dengan itu, kesedaran masyarakat dalam masalah murid berkeperluan khas ini masih lagi tidak nampak, tidak nampak seperti dipandang tinggi oleh masyarakat kita. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga. Daripada ulasan itu tadi, saya berpendapat bahawa pengetahuan mengenai PPKI masih lagi di paras yang rendah serta tidak jelas. Menurut pendapat saya, PPKI mungkin tidak dikenali kerana masyarakat kita tidak akan cuba berusaha mencari mengenai PPKI. Sekiranya anak-anak mereka tidak diuji seperti anak-anak MBK. Dan perkara ini tidak boleh diamalkan. Dan selepas forum ini, saya berharap hadirin dapat menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat lain yang tidak dapat hadir bersama dengan kita pada hari ini. Saya yakin dan pasti terdapat hadirin sekalian ingin mengetahui siapakah individu yang layak dalam mendapatkan perkhidmatan PPKI ini dan apakah perkara perlu dilakukan sebelum mendaftarkan pelajar dalam PPKI serta kelebihan yang akan diperolehi daripada program PPKI yang mana mungkin berbeza daripada program arus perdana. Saya mempersilakan panel pertama untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini. Okey, terima kasih kepada saudara moderator sekali lagi atas peluang ini. Individu yang layak untuk mendapatkan perkhidmatan PPKI ini sudah semestinya terdiri daripada murid berkeperluan khas. Ibu bapa perlu cakna dengan keperluan dan kebolehan anak mereka sejak kecil lagi. Murid berkeperluan khas cenderung untuk menunjukkan sikap yang lain daripada kanak-kanak biasa. Jika perkara ini kerap berlaku, mungkin ibu bapa perlukan tindakan segera untuk mendiagnos anak mereka kepada pakar-pakar berkenaan. Jika kanak-kanak berkeperluan khas tersebut sudah diberikan terapi ke hospital contohnya, dia layak untuk masuk ke program PPKI. Seperti kes yang saya ladani daripada murid berkeperluan khas masalah pembelajaran iaitu autisme, ibu bapa mereka telah bersedia untuk mendaftarkan anak-anak di sekolah pendidikan khas. Terdapat dua cara untuk mendaftar iaitu secara atas talian dan bersemuka di sekolah. Setiap tahun, Kementerian Pendidikan akan buka pendaftaran secara talian untuk sesi persekolahan bermula tahun 1. Jangan terlepas. Daftarlah juga walaupun anda tidak tahu status diagnosis anak anda sebab doktor belum sahkan ia. Ataupun rasanya anak anda tidak layak ke sekolah, daftar juga. KPM hendak dapatkan maklumat dan data kanak-kanak yang bakal bersekolah. Pelbagai keistimewaan yang ditakrifkan untuk program PPKI antaranya ialah ia memberi peluang kepada individu yang berkeperluan khas. Ini merupakan perkara utama untuk melibatkan mereka. Pendidikan yang diberikan kepada murid berkeperluan khas adalah relevan berdasarkan keupayaan mereka. Mereka tidak akan memenuhi ekspektasi seperti kanak-kanak normal yang lain. PPKI juga menyediakan peluang untuk murid berkeperluan khas mengembangkan bakat dan potensi mereka. Contohnya, sesetengah daripada mereka sangat berbakat dalam bidang seni dan adalah merugikan jika pihak guru dan lain-lain tidak membantu mereka mengasahnya.
Peluang yang diberikan ini mungkin juga membantu mereka meluahkan emosi dan secara tidak langsung dapat digunakan untuk orang lain memahami dan mungkin membantu pihak pelbagai kumpulan disiplin untuk terapi. Tenaga pengajar juga terdiri daripada mereka yang terlatih dalam bidang pendidikan khas. Pakar-pakar dalam bidang pelbagai kumpulan disiplin juga menjadi tunjang utama untuk selalu memberikan yang terbaik buat murid pendidikan khas. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama. Dapat kita ketahui PPKI menyediakan pendidikan kepada pelajar MBK. Tetapi sebelum mendaftarkan, kita perlu mendapatkan kad OKU serta menghantar kepada doktor pakar untuk mengesahkannya. Selepas itu, baru didaftarkan ke dalam PPKI mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Ini merupakan satu peluang keemasan yang perlu direbut oleh ibu bapa untuk memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak-anak mereka. Saya pasti dalam melakukan ataupun melaksanakan apa jua perkara, pasti ada perkara yang akan menjadi halangan ataupun cabaran. Tidak juga terkecuali dalam isu PPKI ini. Seterusnya, saya mempersilakan panel kedua untuk mengupas mengenai cabaran-cabaran dalam melaksanakan program PPKI yang ditawarkan dalam pendidikan khas. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi saudara moderator kerana memberikan saya peluang untuk mengupas hal inilah. Jika mengikut pandangan saya, cabaran yang dilalui oleh guru pendidikan khas ialah tekanan daripada pihak pentadbir sekolah dan juga Kementerian Pendidikanlah. Hal ini dia terjadi bila guru pendidikan khas dia terpaksa menerima tekanan daripada pihak-pihak atasan dengan mendesak mereka dari segi peningkatan akademik pelajar pendidikan khas. Mereka mendesak untuk mencapai akademik pelajar pendidikan khas supaya pencapaian mereka setara dengan pencapaian pelajar biasa. Sedangkan pelajar pendidikan khas dia bukan mudah seperti pelajar biasa. Seterusnya, ada segelintir pentadbir dia tidak paham dan arif mengenai murid berkeperluan khas. Mereka terlalu mementingkan pencapaian akademik dan memaksa guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Sedangkan murid-murid dia masih belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan hal ini dia memberi tekanan kepada guru pendidikan khas dengan masa yang singkat. Guru-guru dia terpaksa mengajar murid tersebut. Sedangkan sesetengah murid pendidikan khas dia tidak selancar dengan murid pendidikan biasa. Beralih kepada poin seterusnya yang paling popular, masalah daripada ibu bapa lah. Sikap lepas tangan daripada ibu bapa dia merupakan juga satu cabaran lah yang kita sering lihat. Sokongan ibu bapa bagi pendapat saya dia sangat penting kerana dia membantu MBK agar mereka dapat berkeyakinan untuk bergaul dengan orang lain lah. Sebagai contoh, ibu bapa dia perlulah jika anak dia mempunyai masalah pendengaran begitu, ibu bapa dia patut belajar sign language supaya mereka dapat sama-sama dia dapat memahami anak mereka dan belajar bersama-sama lah. Di sini juga saya ingin selitkan berkaitan zero reject policy yang mana ada section mengatakan ibu bapa yang merupakan warga negara Malaysia yang tinggal di Malaysia dia mestilah memastikan umur anak mereka yang berumur 6 tahun dia didaftarkan di sekolah dan menjadi murid sekolah rendah di sepanjang tempoh pendidikan. Dan jika pelanggaran ini berlaku, ibu bapa tersebut dia boleh didenda tidak melebihi 5,000 atau dipenjara selama tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seterusnya penggunaan bahan bantuan mengajar. Guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran dia amat penting kerana dia membantu guru-guru lah dalam PDPC untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru. Namun jika saya lihat di sini di sesetengah tempat dia ada ramai guru-guru dia tidak
mempercayai penggunaan bahan bantu untuk mengajar di kelas. Dan ini menyebabkan minat belajar pelajar dia tidak berminat untuk belajarlah. Itu masalah. Oke, seterusnya masalah infrastruktur juga merupakan salah satu cabaran kepada guru-guru. Masalah kekurangan infrastruktur seperti bilik darjah yang tidak mencukupi juga dia menyebabkan proses pembelajaran terganggu. Menurut pengetahuan, hanya untuk seorang guru, minimum pelajar pendidikan khas yang untuk satu kelas adalah 7 orang saja. Seterusnya, kekurangan peruntukan keuangan bagi pelajar-pelajar pendidikan khas juga merupakan cabaran kepada guru-guru. Hal ini karena kami juga pernah terjadi di sekolah kami di mana kami terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk melakukan aktiviti dan program-program untuk pelajar pendidikan khas. Hal ini dia macam membebankan untuk bagi guru-guru lah. Dan hal ini memberi implikasi kepada pelajar pendidikan kerana mereka tidak dapat keistimewaan yang secukupnya. Oleh itu, saya rasa pihak pentadbir sekolah serta kementerian dia perlu ambil beratlah tentang hal ini supaya pelajar pendidikan khas dapat dibantu. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua. Banyak maklumat penting yang telah disampaikan oleh beliau. Saya ingin memetik petikan berita harian online pada tahun 2020 iaitu sebanyak 2,418 buah sekolah pendidikan khas telah dibina di seluruh negara, bermula daripada peringkat prasekolah sehingga menengah. Kerajaan juga turut memberikan peruntukan yang besar bagi program ini untuk memastikan kesenangan pelajar dalam program PPKI ini, menunjukkan bahawa walaupun PPKI ini mempunyai pelbagai cabaran, namun pihak kerajaan serta badan-badan yang lain mampu mengatasi, menunjukkan kebolehan dalam menjayakan program ini, terutama pada zaman ini yang menjanjikan pelbagai cabaran. Walaupun kita sudah mengetahui mengenai apa itu PPKI dan serta sokongan yang akan diberikan dalam program PPKI, namun tidak dinafikan di sebalik kelebihan serta keistimewaan ini, pasti terdapat segelintir masyarakat yang masih takut untuk menghantar anak-anak mereka di dalam PPKI kerana beberapa sebab tertentu seperti takut anak tidak dapat mengikuti PDP dan tidak dapat diterima dalam mengikuti pendidikan ini. Dan apakah kaitan antara dasar zero reject policy dengan isu yang saya katakan tadi? Tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel ketiga untuk mengupas dengan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih Tuan Director. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk menerang tentang zero reject policy. Bagi pengetahuan saya, zero reject policy ini adalah satu dasar yang sedia ada yang dimantapkan lagi untuk memastikan semua murid berkeperluan khas menerima pendidikan yang sesuai dengan ketidakupayaan mereka. Dalam erti kata lain, mereka dapat belajar bersesuaian ataupun relevan dengan diri mereka. Malah kalau ada antara mereka yang berpotensi, mereka boleh dipertimbangkan untuk belajar dalam arus perdana macam murid biasa. Seterusnya, pilihan yang terlalu banyak untuk pada zaman ini, jadi tiada alasan untuk anak-anak istimewa ini keciciran pelajaran. Pendidikan untuk semua, itu adalah satu tagline yang telah dinyatakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan dasar zero reject policy ini juga telah menampakkan kesan positif di mana terdapat peningkatan jumlah ibu bapa yang telah mendaftarkan persekolahan anak-anak mereka. Dan saya ucapkan syabas kepada ibu bapa di luar sana. Mereka mempunyai hak untuk belajar dan bagusnya program-program seperti PPKI ini sebenarnya adalah untuk mendidik masyarakat bahawa potensi murid berkeperluan khas tidak sepatutnya dinafikan, malah kita perlu percaya
yang ketidakupayaan mereka mungkin dapat diminimalkan andai kata mereka diberi peluang dan hak yang sama seperti murid yang lain. Dan bahagian pendidikan khas, Kementerian Pelajaran Malaysia juga setahu saya telah berusaha dalam menyediakan fasiliti yang ditambah baik yang lebih mesra OKU, pelaksanaan model holistik dan kursus peningkatan profesionalisme secara berterusan untuk guru-guru yang memang akan memberi kesan yang baik terhadap pembelajaran murid berkeperluan khas dari semasa ke semasa. Dan namun begitu, untuk menjayakan zero reject policy ini seharusnya ibu bapa dan guru-guru berganding bahu dalam bersama-sama menghayati tanggungjawab serta peranan masing-masing dengan penuh kasih sayang, dengan penuh semangat bagi memastikan murid berkeperluan khas tidak tercicir pelajaran dan mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebolehan mereka. Dan selain itu, bagi saya, bakat dan potensi diri mereka adalah wajar dioptimumkan sejak kecil agar mereka tidak terlalu bergantung kepada sesiapa dan mampu berdaya saing pada masa akan datang. Sekian sahaja dari saya kembalikan majlis ini kepada Tuan Director kita. Atau IDEA 1997, kumpulan multidisiplin ataupun kumpulan disiplin ini adalah kumpulan yang diberi mandat dan kepercayaan mengikut beberapa garis panduan semasa menilai seorang kanak-kanak tertentu. Mereka dipilih dan ditakbir supaya tidak mendatangkan perbezaan perkauman budaya atau diskriminasi seksual. Yang kedua, mereka perlu menggunakan bahasa yang dituturkan oleh murid. Ujian dan penilaian yang dilakukan telah disahkan. Ujian perlu dilakukan oleh seseorang yang terlatih selaras dengan arahan yang dikeluarkan. Mereka tidak boleh menggunakan prosedur tunggal untuk dijadikan sebagai kriteria dalam menentukan program pendidikan yang sesuai bagi murid dengan keperluan khas. Murid perlu dinilai dalam semua bidang yang berkaitan dengan kecacatan yang ada dan mereka seseorang yang perlu arif tentang penilaian sesuatu kecacatan murid yang mempunyai ketidakupayaan tertentu. Mereka juga perlu memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas. Mereka juga perlu mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru pendidikan khas dan mengenal pasti keberkesanan strategi. Mereka perlu mengenal pasti keperluan khas pelajar dan merekodkannya. Dalam proses kolaborasi ini, kumpulan pelbagai disiplin memainkan peranan yang sangat penting. Menurut Golin dan Dukanis tahun 1981, kumpulan pelbagai disiplin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. Matlamat utama, memberikan perkhidmatan dan membantu individu berkeperluan khas dalam menangani sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar, merancangkan program pendidikan. Mereka juga menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan program pendidikan khas. Fungsi keseluruhan kumpulan pelbagai disiplin ini juga ialah menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak dari segi masalah kognitif, fizikal, pendengaran, penglihatan, komunikasi, emosi atau tingkah laku dan sebagainya. Mereka juga mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. Mereka juga mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan. Contohnya, adakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hyperaktif? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk merekodkan keperluan segala maklumat kanak-kanak. Pada pandangan saya sebagai pakar dalam bidang perubatan, pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan ini memainkan peranan penting untuk mendiagnos dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan dan memulihkan kecacatan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama. Dapat kita ketahui antara pelaksanaan yang dibuat ialah dengan menggunakan bahan bantu mengajar serta pendekatan secara kreatif bagi memudahkan proses pelajaran bagi pelajar MBK. Ditambahkan lagi, guru pada zaman ini mempunyai pelbagai kemahiran ICT yang dapat digunakan dalam pengajaran. Pelajar MBK ini juga mengharapkan kelainan dalam pengajaran yang mana berbeza dengan pendidikan arus perdana. Secara tidak langsung, usaha ini dapat membantu pelajar dalam mengikuti pendidikan di PPKI.
Baiklah, untuk soalan seterusnya, saya akan memberikan peluang kepada panel kedua untuk menjawab mengenai apakah kurikulum yang dilaksanakan dalam program PPKI. Adakah sama ataupun berbeza dengan arus perdana dan apakah itu RPI yang sering dikaitkan dan disebut dalam pendidikan khas ini? Dipersilakan. Terima kasih, saudara moderator. Okey. Kurikulum yang dilaksanakan dalam program PPKI ini dia sememanglah berbeza dengan arus perdana. Bercakap mengenai kokurikulum, kokurikulum kanak-kanak bermasalah pembelajaran dia ada bertujuan untuk melengkapkan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran tertentu bagi membantu mereka untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh. Perkembangan ini dia meliputi aspek seperti intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat dan sebagainya lah. Perbezaan antara program integrasi program ini dan program kokurikulum biasa ialah program integrasi dia menyediakan pendidikan khas untuk anak-anak berkeperluan khas dengan kokurikulum yang istimewa. Bagi pendidikan biasa, penyediaan pendidikan dia adalah umum dan untuk semua dan penyesuaian kokurikulum bagi mencapai keperluan semua individu dengan aktiviti biasalah. Dan PDP yang dijalankan oleh guru pendidikan khas dengan kerjasama ahli-ahli kumpulan disiplin profesional seperti ahli terapi, ibu bapa, ahli fisiologi dan sebagainya. Tujuan PPKI ini dijalankan kan dia untuk mencapai matlamat individu dalam pendidikan. Manakala arus belajar biasa tujuan dia untuk memperkembangkan lagi potensi individu tersebut lah. Okey. Bagi pengajaran dan pembelajaran kan, untuk yang pertama, sebelum memulakan sesi PDP kan, semua guru dia akan pastikan dulu mengenal pasti tahap pencapaian murid dia. Seterusnya, di dalam itu kami akan melaksanakan ujian pengesanan ke atas murid berkeperluan khas yang baru memasuki program ini untuk mengenal pasti setakat mana pencapaian dia, di mana tahap yang dikuasai. Contohnya, mengenal pasti contoh aktiviti dia, mengenal pasti dan perbezaan objek. Seterusnya, kami juga menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai untuk dijadikan ujian pengesanan diagnostik secara bertulis atau pemerhatian. Selanjutnya, guru juga kami akan menyediakan kumpulan atau kelas pembelajaran murid mengikut pencapaian murid, yaitu setelah kami tahu di mana tahap-tahap murid tersebutlah. Oke, bercakap dengan tentang RPI. RPI ini dia merupakan rancangan pengajaran individu. Dia merupakan keperluan murid, instrumen pengesanan atau ujian diagnostik yang dijadikan rujukan dan panduan dan RPI ini dia perlu sekurang-kurangnya 1 bulan dikemas ini dan dia sangatlah hanya guru-guru saja yang boleh gunakan ini. Dia perlulah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh ibu bapa atau penjaga lah. Okay. RPI dia disediakan berdasarkan 3 objektif, yaitu dia memberi penerangan jelas tentang penerapan sasaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan apa tindakan yang akan diambil oleh pihak kami untuk merealisasikan untuk seorang individu tersebut. Seterusnya, dia menggalakkan guru untuk merancang rapi, lebih jelas dan lengkap, di samping merancang jenis-jenis kemahiran yang perlu diaplikasikan terhadap murid tersebut. Selanjutnya, dia juga beri peluang kepada guru untuk hasilkan rancangan pengajaran bagi memenuhi matlamat pembelajaran. Ya. Kepentingan RPI ini bagi murid pada pandangan saya, dia beri peluang kepada pelajar untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dalam bidik darjah.
Kalau bagi guru pula, RPI ini dia sebagai panduan untuk menerangkan kefahaman dalam mencapai objektif jangka panjang dan juga objektif jangka pendek yang perlu dicapai untuk seorang pelajar tersebutlah bersesuaian dengan keperluan tersebut. Untuk ibu bapak, RPI ini akan memberikan maklumat kepada ibu bapak tentang sasaran yang hendak dicapai dan kemajuan anak-anak mereka dari semasa ke semasa, terutama dalam situasi pembelajaran dan pembelajaran mereka lah dalam kelas. Setakat itu saja dari saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua. Saya yakin ibu bapa serta hadirin dapat memahami lebih jelas mengenai kurikulum yang dilaksanakan bagi pelajar-pelajar MBK yang mengikuti PPKI. Antara kurikulum yang dilaksanakan ialah kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas yang mana telah diubah suai untuk memudahkan pelajar mengikutinya serta penggunaan RPI iaitu suatu dokumen yang memfokuskan untuk membantu perkembangan setiap pelajar MBK. Dua komponen ini boleh diibaratkan sebagai au dengan tebing yang mana saling melengkapi. Baiklah, saya yakin dah pasti setiap kali dasar kerajaan dilaksanakan, pasti akan ada kerjasama daripada pelbagai pihak dan juga tidak terkecuali bagi program PPKI ini. Saya menjemput panel terakhir untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai kerjasama antara kumpulan pelbagai disiplin dalam PPKI dan adakah ibu bapa merupakan penggerak utama kepada program PPKI ini. Tanpa membuangkan masa, saya menjemput panel ketiga untuk memberikan penerangan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Izinkan saya untuk memberi penerangan serba sedikit tentang PPKI. Sebelum saya menerangkan beberapa kepentingan dalam program PPKI ini, izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit tentang pengalaman saya sebagai ibu kepada anak yang berkeperluan khas. Sebelum itu, saya terangkan sedikit beberapa perkara penting tentang PPKI, iaitu PPKI juga dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, dan di sesetengah tempat terdapat pra-PPKI bagi murid berkeperluan khas yang berumur seawal 5 tahun sebenarnya. Nah, murid berkeperluan khas ini di PPKI terdiri daripada pelbagai jenis OKU, masalah pembelajaran antaranya slow learner, syndrome Down, autism, dyslexia, attention deficit disorder, ADD, attention deficit hyperactive disorder, ADHD, dan global delay development, which is maafkan saya, GDD. Dan tidak semua sekolah mempunyai PPKI atas faktor populasi murid berkeperluan khas dan mungkin kesediaan dari segi infrastruktur dan sumber tenaga kerja di sekolah tidak mencukupi. Baiklah, saya teruskan dengan pengalaman saya mempunyai anak yang berkeperluan khas autism dan telah melalui sistem PPKI ini dari peringkat pra-PPKI hinggalah ke peringkat PPKI di sekolah menengah, sehingga tahun ini anak saya telah memasuki 4 buah sekolah di sepanjang tempoh tersebut di bawah PPKI. Untuk pengetahuan semua, anak saya disahkan autism pada umur 3 tahun dengan tahap ringan ke sederhana. Sehingga kini, kesemua ciri-ciri autism ada padanya dan telah menjalani rawatan terapi cara kerja dan terapi pertuturan di hospital kerajaan sebulan sekali dan pusat terapi swasta selama seminggu sekali. Ketika anak saya berumur 5 tahun, dia masih belum lagi bebas dengan lampin, lemah dalam pengurusan diri, hyperaktif, lemah pertuturan, mudah tantrum, tidak peka dengan persekitaran bahaya, diet yang sangat terhad, lemah kemahiran sosial, sangat terikat dengan rutin. Dan pada waktu itu saya juga bimbang tentang pendidikan beliau. Dan sepatutnya beliau sudah boleh ke tadika ataupun prasekolah seperti murid lain, dan saya tidak tahu kewujudan PPKI dan tidak ada maklumat tentang PPKI. Sehinggalah saya
Ditakdirkan bertemu dengan sahabat saya dan beliau tinggal berhampiran dengan rumah saya dan juga merupakan guru pra PPKI di sebuah sekolah di kawasan perumahan saya. Dan pada umur 7 tahun, anak saya telah dimasukkan kepada darjah 1 di bawah program PPKI tetapi sekolah yang berlainan. Dan di suku tahun pertama prasekolah, segalanya nampak lancar namun keadaannya jauh berbeza setelah melepasi tempoh suku setahun itu dan beberapa isu telah timbul dan ini tidak menguntungkan sesiapa apatah lagi murid. Antara masalah yang dikenal pasti adalah hubungan tidak baik antara guru dan guru penyelaras kerana ketidaksefahaman tentang kaedah pengajaran dan pengurusan MBK. Kemudian saya oleh kerana pembelajaran yang hampir tiada perubahan di sekolah rendah dan saya membuat keputusan supaya tidak terus ke sekolah menengah pada umur 13 tahun. Dan kemahuan anak saya untuk ke sekolah masih lagi sama seperti di sekolah rendah dan perlu sedikit pujukan dan galakkan untuk memotivasikan dia. Dan pada peringkat awal kemasukan, saya dapati guru penolong kanan khas guru-guru pengetua nampak positif dan berdaya maju. Dan setelah 2 tahun berada dalam sistem pendidikan khas PPKI ini, sekali lagi saya melihat banyak manfaat yang anak saya perolehi. Dan kemudiannya, dan sekian beberapa cabaran yang dilalui, alhamdulillah anak saya telah mengalami perubahan yang positif yang amat ketara di PPKI dan cuma ada sedikit rejection lah pada awal kemasukan dan selepas itu anak saya telah mempamerkan perubahan positif dari hari ke hari dan bersemangat untuk ke sekolah. Tidak mengira hari cuti, tidak mencari alasan untuk ponteng sekolah dan sedia untuk menyiapkan kerja sekolah, boleh mengikuti pembelajaran yang diatur oleh guru tanpa banyak masalah. Dan daripada pemerhatian saya, pihak pengurusan sekolah dan guru-guru yang sangat-sangat positif dan melayani anak-anak MBK dengan kasih sayang dan sentiasa menjaga dan membina silaturahim serta komunikasi antara guru dan ibu bapa. Dan apa yang paling penting adalah murid-murid tipikal tidak memandang sinis kepada murid berkeperluan khas. Dan setelah melalui beberapa program PPKI, saya berani mengatakan bahawa PPKI ini tersangatlah baik sekiranya betul dalam pelaksanaannya. Tidak perlu menyalahkan sesiapa dan semua pihak termasuk ibu bapa, pengurusan sekolah, guru, jabatan, Kementerian Pendidikan perlu mengakui ianya sedang berlaku setiap pihak perlu perbaiki diri masing-masing demi kepentingan dan pembangunan murid berkeperluan khas. Antaranya, ibu bapa dan pengurusan sekolah perlu proaktif dan positif dalam silaturahim antara mereka kerana tugas mendidik bukan terserah kepada guru atau ibu bapa semata-mata. Ianya memerlukan kerjasama bersama. Sekian, saya serahkan semula kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kerana telah memberikan penerangan mengenai kerjasama antara disiplin dalam PPKI yang mungkin sebelum ini kita tidak ketahui. Kita dapati bahawa program PPKI ini banyak melibatkan pelbagai disiplin, menunjukkan pihak kerajaan serta pelbagai disiplin lain sangat mengambil berat serta prihatin dalam memberikan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar MPK ini. Malah dengan penerangan panel ketiga, kita dapat memahami bahawa ibu bapalah merupakan watak utama dalam menggerakkan PPKI ini sebelum anak-anak diserahkan kepada pihak PPKI. Jadi, sifat melenturkan buluh daripada rebunnya perlu diamalkan dengan mendaftarkan pelajar MBK ini seawal mungkin ke dalam PPKI. Saya percaya ramai hadirin yang tidak sabar untuk mendengar kesimpulan kecil daripada apa yang telah dibincangkan pada hari ini. Kita akan memulakan sesi ini dengan panel pertama. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis ini kepada panel pertama untuk memberikan kesimpulan kecil. Terima kasih Dipersilakan. Tuan Moderator. Kesimpulan yang dapat saya zahirkan daripada sesi forum ini ialah murid berkeperluan khas sangat memerlukan bantuan kita untuk perkembangan mereka dan terbukti program PPKI ini menemukan jalan untuk menyelesaikannya. Selain daripada itu, masyarakat juga perlu membuka minda dan
membantu semua guru, ibu bapa dan pihak pelbagai kumpulan disiplin untuk sama-sama kita membantu mereka menjalani hari-hari seterusnya dan lebih terbuka dengan murid pendidikan khas sendiri. Terima kasih. Seterusnya, saya mempersilakan kepada panel kedua untuk memberikan kesimpulan kecil. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Bagi saya, kerjasama antara guru-guru, pihak profesional dan ibu bapa sangatlah penting bagi meningkatkan taraf pendidikan golongan MBK dan bagi memastikan keciciran dalam pendidikan tidak terjadi. Dan mereka perlu memperjuangkan hak-hak anak mereka sebab banyak kelebihan yang akan diberikan bagi anak-anak yang berkeperluan khas lah. Jadi ibu bapa perlulah sentiasa peka terhadap keperluan anak-anak mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, kita akan mendengarkan kepada moderator panel ketiga untuk memberikan kesimpulan kecil untuk program PPKI ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Jadi kesimpulan ringkas saya dalam wawancara ataupun forum pada hari ini adalah marilah kita sama-sama memberikan bantuan dan sokongan sewajarnya kepada mereka yang memerlukan, terutama murid berkeperluan khas ini. Dan selayaknya program PPKI ini perlu diangkat tinggi dan dijulang kepada semua masyarakat untuk mengetahui lebih mendalam tentang PPKI. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan majlis ini kepada Tuan Director. Baik, terima kasih. Mungkin hari ini pelajar MBK hanyalah pelajar biasa-biasa, tetapi saya yakin Tuhan sedang membuat suatu perjalanan yang mungkin akan membawa MBK ini menjadi insan-insan yang hebat dan luar biasa. Dan apabila sampainya ketika itu, percayalah ia berpunca daripada usaha kita sebagai ibu bapa, guru serta masyarakat yang prihatin. Jadi, janganlah kita sekali melupakan golongan ini. Terima kasih, terima kasih. Ini yang dikatakan pohon rendan yang lebat dengan buahnya banyak ilmu ditaburkan. Terpulanglah kepada anda sama ada untuk mengutip dan menyimpan ataupun membiarkan ilmu itu bertebaran dan hilang dalam lipatan. Nampaknya sampai di sini sahaja dapat kita bersama dalam slot forum perbincangan PPKI. Saya bagi pihak pengajuk ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada 3 panel yang bersama kita dalam merungkai dan mengupas secara jelas mengenai PPKI. Semoga forum ini dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebelum berundur, saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan slot ini terdapat tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu datang daripada diri saya dan kelebihan daripada Yang Maha Esa. Izinkan saya tamatkan forum ini dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga forum ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama-sama. Sekian, terima kasih.